Dan kita sedia maklum bahawa kita telah berpuasa mungkin banyak kali dah kita berpuasa, mungkin lebih daripada 20 kali, kalau 20 tahun mungkin lebih daripada itu kita berpuasa. Tapi adakah puasa yang kita lakukan selama ini dia benar-benar menepati ciri-ciri ataupun puasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Sehingga kita melihat puasa yang kita lakukan ini, kalau dia benar-benar mengikuti apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW, jadi puasa ini dia memberikan kesan kepada jiwa manusia ataupun kepada pembentukan peribadi manusia. Tapi kita menempuh Ramadan demi Ramadan, kita menempuh maknanya bulan puasa tahun demi tahun, tapi kita melakukan ibadah siang, ibadah puasa dalam keadaan dia tidak, makna bulan Ramadan itu dia tak dapat nak membentuk kita ni menjadi Muslim ataupun orang yang benar-benar mengikut apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Jadi kemungkinan ada sebabnya kenapa ianya berlaku adalah dengan sebab kita tidak, perkara yang pertama ialah kita melakukan ibadat siam itu dalam keadaan kita tidak memenuhi dua syarat, iaitu pertama dari sudut rohani dan dari yang keduanya dari sudut jasmani. Dia tak memenuhi. Sebab tu kalau sebelum dulu makan banyak, keluar daripada bulan Ramadan masuk air raya, ramai pula masuk hospital. Kenapa? Lagi banyak makan. Dia kalau yang 12 hari itu, hari raya itu dibalas dendam itu. Dia ulun 10 bulan ni. Jadi itu masalah. Jadi masuk bulan Ramadan, dia dapat mendirikan solat berjamaah, tapi keluar saja daripada kem Ramadan ataupun daripada markas Ramadan, dia kembali seperti mana asal. Maknanya semaya di ma'al tinggal. Seolah-olah semaya-semaya sunat ini, qiyamul lail, berpuasa sunat dan sebagainya, ataupun perkara-perkara yang disebut baca Quran, banyak zikir, hanya dilakukan pada bulan Ramadan semata. Ini satu kesilapan. Jadi dengan sebab itu kita nak menghasilkan puasa yang benar-benar berkualiti, puasa yang mengikut sunnah Rasulullah SAW, sehingga puasa itu berjaya mentarbiah, membentuk kita, ialah puasa yang mesti dilakukan pertamanya dengan ilmu. Dengan ilmu. Jadi kalau kita tak ada ilmu, maknanya banyak kesilapan-kesilapan yang kita akan lakukan di dalam bulan Ramadan. Pertama, hendaklah mengetahui tentang perkara-perkara atau rukun-rukun puasa dan perkara-perkara wajib dalam puasa, sunat-sunat puasa, sunat-sunat di dalam bulan Ramadan, dan juga maknanya hendaklah mereka mengetahui apakah perkara-perkara yang boleh mencederakan ataupun membatalkan puasa dia. Walaupun dia berpuasa, tetapi dia tidak mendapat apa-apa daripada puasa dia. Jadi inilah dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita nak melihat makna puasa itu sendiri. Puasa dari segi bahasa bermakna menahan diri daripada sesuatu percakapan ataupun makan dan minum
Karena Allah Ta'ala berfirman, "Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya." Allah Ta'ala berfirman, maka apabila kamu melihat seseorang manusia, maka katakanlah, wahai Maryam, sesungguhnya aku bernazar untuk berpuasa kepada Tuhan yang Maha Pengasih, bahawa aku tidak akan berbicara dengan manusia pada hari ini. Jadi maknanya tuan-tuan, orang berpuasa dia kena menguatkan bercakap, cakap yang sia-sia. Nah, percakapan yang sia-sia. Rafasa wala fusul. Ya, mana mengurangkan perkataan yang sia-sia, lapor. Jadi jangan cakap banyak benda-benda yang tak ada faedah. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan bahawa faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maknanya sekiranya mereka beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah mereka berkata perkataan yang baik-baik. Kalau tak ada, maka diam adalah lebih aula, lebih baik daripada bercakap perkataan yang sia-sia. Jadi ini perintah Rasulullah SAW kepada kita. Ini yang dikatakan puasa dari sudut makna. Adapun menurut syarak, puasa menurut syarak, iaitu dia kata seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari beserta dengan niat. Maknanya tuan-tuan, orang yang nak berpuasa ni, dia mestilah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi batal puasa ni mungkin dengan sebab makan minum ataupun memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Nanti kita akan bahaskan insya-Allah kenaan dengan niat. Macam mana kalau orang niat dia terlupa niat? Perbahasan daripada mazhab Syafi'i macam mana? Mazhab yang lain macam mana kalau niat kita terlupa? Adakah orang bila dia kata aku nak batalkan puasa, dah dikira dia batal puasa? Kalau kita semayang, kita kata aku nak keluar semayang, maka dengan sendirinya semayang dia batal. Kalau dia puasa, oh aku nak buka puasa, tapi dia belum makan minum lagi, adakah dengan dia niat nak batalkan niat dia nak batalkan puasa dia, dia kira dia orang yang telah berbuka? Nanti kita akan bahas insya-Allah sampai pagi. Jadi maknanya Imam Syafi'i mengatakan menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan. Makan, minum, masukkan satu dalam rongga yang terbuka. Bagaimana pula kiranya kalau orang masukkan dalam rongga yang terbuka juga? Contoh masukkan skop. Dalam bulan Ramadan, masukkan skop, terupung masukkan dalam perut, ataupun melalui gugur dia, ataupun melalui kubur dia, masukkan skop. Ada, ni semua rongga terbuka, adakah dia batal? Ini pun kita nak tahu. Kalau kita bahaskan seperti mana definisi Imam Asy-Syafi'i, memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka, maka hukumnya batal. Ni masukkan ubat dalam mata, rongga terbuka juga, adakah batal? Jadi ini dibahas. Orang masukkan gula dalam badan, macam mana? Adakah dia batal puasa? Orang derma darah pula, keluarkan sesuatu daripada badan, keluarkan pula, adakah dia batal puasa? Orang suntik, orang makan maknanya pil untuk mencairkan darah,
Yang dia larutnya hanya di bawah tekak dia. Sedangkan dia masuk dalam mulut, adakah batal puasa? Jadi semua dibahas, ya? Akan dibahas insya-Allah. Kan? Kalau tak masuk Ramadan lagi lah. Masuk Ramadan setakat ni lah kan. Jadi begitu. Daripada terbit fajar. Dari terbit fajar pun kita nak kena bicara kan. Orang kita lah kata lah, kalau dah terakhir dia tak boleh makan. Kita pun pakat penderah satu pinggan. Dia penderah satu pinggan, nasi tengah membuntu lagi. Orang pun ya arhamar rahimin arhamna. Cepat makan. Itu dia punya kawan. Tak terleki kanan. Yang pentingnya dalam pinggan tu bersih-bersih. Jadi macam mana? Adakah maknanya batal puasa? Kita mesti terbit fajar. Jadi macam mana? Kalau lah dia makan tu, dia tengok gelap lagi, dia pun makan, dia minum. Lepas tu dia tengok jam, dah pukul 7. Macam mana keadaan? Adakah batal puasa? Ni semua yang kita tahu. Sebab kita ni benda-benda yang ni, bila kita tak ambil perhatian, yang itu kita tak dapat mengikut macam mana sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian terbit fajar. Sebelum daripada terbit fajar, berapa maknanya saat yang paling afdal untuk orang bersahur? Yang kita nak dapat maknanya puasa secara sunnah. Nak dapat puasa secara sunnah ni macam mana? Macam mana nak puasa bersahur secara sunnah? Yang mana kalau kita buat cara ini, maka kita akan mendapat maknanya ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Jadi nanti bila kita dengar, cuba kita comparekan dengan puasa kita tahun lepas. Macam mana puasa kita? Dan kita mengharapkan izin Allah Ta'ala bahawa tahun ini kita dapat berpuasa dengan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Sehingga maknanya dia menahan diri sehingga maknanya terbit fajar. Terbit fajar. Daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Maknanya sehingga terbenam matahari. Okey. Persoalan juga timbul. Kalaulah sekiranya dah masuk waktu, tetapi dia tak berbuka lagi. Dia tak berbuka lagi. Dah masuk waktu dah. Dia tak makan lagi, tak minum lagi. Adakah dia masih dikategorikan ataupun dikatakan orang yang berpuasa? Jadi macam mana keadaan? Adakah masih dikira orang yang berpuasa? Ataupun dia ni belum masuk waktu, dia dah makan dulu dah. Ataupun dengan sebab tidak sengaja, kan? Orang yang duduk dekat radio tu pun memang banyak, kan? Dia terpasang azan, orang pun dengar azan nak pakat berbuka belaka. Lepas tu dia tutup baru Allahu Akbar, dia pun kenal balik, minta maaf, salah. Orang dah masuk dah gula-gula. Tunggu telan ni. Orang yang isap pokok dah nak keluar asap. Macam mana? Ini semuanya dibicarakan. Muslimin dan muslimat ya. Dan hendaklah dengan niat. Berserta dengan niat. Orang nak puasa, kalau tak ada niat, maka macam mana dia kira puasa? Contoh, satu masalah timbul, kalaulah dia berkata, aku puasa, sahaja aku puasa esok hari. Sahaja aku puasa esok hari. Maka adakah dengan puasa sahaja aku puasa esok hari itu, puasanya sah? Tanpa dia menyebutkan Ramadan. Biasa kita nawaitu
Sawma. Abu Adakah dengan kita menyebut, dengan kita berniat nawaitu sawma badin an adai fardhu syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kita niat begitu. Sekarang ni kita niat sahaja aku puasa esok. Jadi adakah maknanya niat kita sama? Jadi ini tuan-tuan berkenaan dengan niat. Ada niat. Jadi kita masuk dalam part ni kita akan bicara. Maka puasa yang diperintahkan ialah dengan makna meninggal dan menahan. Dengan perkataan yang lain, menahan dan menegak daripada runtuhan syahwat perut, iaitu makan, dan syahwat kemaluan, iaitu jima, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia punya maksud dan tuntutan. Oleh itu siam, iaitu puasa dari segi syaraknya, ialah menahan dan menegah kemahuan makan dan minum serta pergaulan suami isteri, iaitu bersetubuh sepanjang hari, iaitu bermula daripada terbit fajar hingga matahari tenggelam, dengan niat menunaikan perintah Allah Ta'ala. Jadi siapa puasa ni tuan-tuan, dia puasa, dia cium isteri dia. Dia tengok orang rumah dia rambut jual-jual bulan Ramadan, tengah basuh pinggan, dia pun cium isteri dia. Bagaimana hukum puasa? Rasulullah pernah melakukan cium isteri dia. Tapi apa beza Rasulullah cium isteri dia dengan kita cium isteri kita? Apa beza? Bezanya mungkin ada beza lah. Kerana Rasulullah, dia adalah orang yang dapat menahan nafsu dia. Kita cium orang rumah tak boleh tahan nafsu. Itu beza tu kan. Bagaimana Rasulullah dia boleh menahan? Tak ada apa-apa Rasulullah mencium isteri, tak ada masalah. Tak ada masalah pada apa? Bukan tak ada masalah, maknanya tidak menimbulkan nafsu syahwat. Kita kalau cium isteri kita keluar air mani, maka dengan sendirinya batal. Batal puasa. Jadi itu dia kata istimta', maknanya mukadimah kepada persetubuhan. Jadi mesti ada had. Dia punya had, tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi orang meninggalkan puasa dengan sengaja, maka hukumnya adalah berdosa. Kalau dengan tanpa ada satu sebab yang munasabah. Contoh, kalau sekiranya orang bermusafir, ulama-ulama membahaskan orang yang bermusafir. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut ayyaman ma'adudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin. Kiranya dia kata bahawa hari puasa ni telah ayyam ma'dudah. Maknanya dia 29 ataupun 30 ayyam ma'dudah. Faman kana minkum maridan, kiranya kamu ni maknanya sakit ni banyak. Sakit yang disahkan bahawa memang dia tak boleh puasa, memang dia sendiri tak mampu untuk mendirikan, ataupun sakit tu dia bimbang kepada orang lain dan sebagainya, maka dia banyak. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Permasalahannya kalau orang musafir, dia musafir pergi ke, contohnya katakan Tuan Imam bekerja outstation, pergi ke Kota Kinabalu, naik kapal terbang, bukan naik motor. Dia naik kapal terbang, masuk dia duduk, disediakan pula makanan, kan? Kita berpuasa. Bagaimana hukum berbuka puasa orang yang di dalam musafir
puasa ataupun puasa. Nah, contoh kita pergi umrah, kita duduk je. Kalau kita punya tangan, kita wah sampai umrah, kita duduk je dah. Nah, tak ada rasa panas, sejuk pula kita pergi selimut. Nah, jadi macam mana hukum? Maka ia dibahas pada dulu oleh ulama. Keadaan orang yang bermusafir. Maka di antara beberapa keadaan orang yang berpuasa ni, orang yang berpuasa ni boleh dibagikan ia kepada beberapa kategori. Yang ini kita nak kena perhati khusus-khusus. Macam mana puasa ni, adakah kita termasuk dalam salah satu daripada kumpulan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, bahawa orang berpuasa ni dibahagikan dia kepada 3 kategori. Jadi selama kita puasa ni tuan-tuan buat puasa, melakukan ibadah puasa mungkin dah 20 tahun yang lalu. Mungkin orang yang nak pencen pun dia pun puasa pun nak pencen kan. Adakah kita termasuk daripada salah satu daripada satu itu? Kata Imam Ghazali, peringkat yang pertama ialah puasa orang awam. Puasa orang awam iaitu hanya tertentu pada meninggalkan makan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa sahaja. Perkara-perkara sunat banyak disia-sia yang disebut oleh Rasulullah SAW. Kam min sha'imin laisa lahu min shaumihi illa ju' wal 'atash. Maknanya banyak orang berpuasa. Kam min, betapa ramai. Kam itu dia menunjukkan tak ada jumlah. Dia bila kam ni, dia menunjukkan maknanya atas satu adat yang tidak ada jumlah. Mungkin 100, mungkin 200, mungkin 1000, mungkin 1 juta, mungkin 2 juta. Atau mungkin semuanya sekali. Kam min sha'imin, betapa ramai daripada orang yang berpuasa. Kam min sha'imin laisa lahu, mereka ni tak dapat apa-apa min shaumihi, daripada puasa dia, illa tu nak menunjukkan kecuali. Nah, tak dapat apa-apa. Yang dia dapat apa? Illa ju' wal 'atash, maknanya hanya lapar dan dahaga saja. Adakah kita berpuasa selama ini tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita hanya dapat lapar dahaga? Orang bisnes menipu orang. Bisnes tipu. Dia kata ni kali 4 ni baru kahwin. Yelah baru kahwin, tapi semalam ni masuk poli balik. Memanglah baru kahwin. Ini masalah. Ni daun ni makcik, ni daun ni elok-elok ni makcik. Balik rumah semua pendek je. Gulung kat tangan pun tak boleh. Selalu jadi apa? Tadi dia ketupat. Ketupat kicin. Sebab ketupat bawah, ketupat kicin. Nak makan apa ketupat ni? Orang buat ketupat sok macam kat tepi jalan. Buat satu, boleh kongsi satu kampung. Lagi senang. Ambil seorang sikit. Kecil. Ada kata ni makcik kami panjat ni susah nak dapat daun ni. Tipu, niaga tipu. Bulan Ramadan, tipu orang. Usul. Jadi maknanya banyak perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi perkara yang menjadi masalah. Perkara-perkara sunat banyak disia-siakan. Bulan Ramadan tidur banyak. Tidur banyak. Bangunlah. Dia kata Satu hari tidur. Penat puasa ni, penat jerbu lagi tak tahu. Maknanya puasa penat, panas. Tidur lah. Hari Senin sampai Jumaat dah kerja. Hari Sabtu ni lah saya nak boleh kat pantai dia kata. Tidur banyak. Ada. Jadi macam tu. Sampai je pukul 5 pergi main jam.
nak tunggu Ramadan, nak tunggu puasa. Main carrom. Nah, ataupun main satu permainan yang meleka kan? Petang-petang tu biasanya ada drama macam-macam kan? Drama Ramadan lah, ni Ramadan lah, ketupat Ramadan lah, apa ni semua Ramadan lah ke yang ujungnya semua Ramadan. Kita pun yang penonton Ramadan macam-macam kan? Jadi bagaimana? Sedangkan banyak benda. Quran baru baca satu juzuk, dah 5 hari sejuzuk baca. Nah, itu pun balik-balik baca, balik-balik baca. Tak khatam lagi. Nah, ada yang baca dah berapa banyak baca? Oh, saya dah 25. Macam mana kau baca 25? Macam mana yang baca? Oh, susah juga. Jadi maknanya bagaimana? Datang waktu tarawih, sembahyang tarawih, tapi sekejap je. Masjid hari-hari pertama penuh, kan? Sampai lelaki masuk dalam saf perempuan, perempuan masuk dalam saf lelaki. Ramai. Macam masih haram dah ramai. Dah campur-campur lah. Kan? Tak boleh nak asing lagi. Jadi bila masuk je tengah-tengah, dah berpisah, semua dah jauh. Orang ujung. Lagi nak dekat raya, di ujung ambil tiang. Dia ambil tiang. Jadi macam mana Ramadan macam tu? Semayang jemaah datang hanya pada hari-hari yang tertentu. Jadi kita nak tengok puasa kita yang sebelum-sebelum ni, adakah masuk dalam puasa orang awam? Adakah termasuk dalam kumpulan puasa orang awam? Ataupun yang keduanya puasa orang yang khas, iaitu puasa dengan menahan diri daripada perkara yang dilarang serta perkara dan banyak melakukan perkara-perkara sunat untuk menambah lagi mutu dan kualiti puasa yang dilakukan. Jadi maknanya orang yang puasa khas ni, dia menahan diri, maknanya mulut puasa, mata puasa, tangan puasa, telinga puasa. Macam mana telinga puasa? Tak mendengar perkara-perkara lama, umpat kecil. Tangan menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membinasakan. Dan di samping itu pula melakukan perkara-perkara sunatnya, baca Quran, qiyamul lail, solat tarawih. Buat solat tarawih 20 rakaat, full 20 rakaat. Tak ada kata 8, tak ada kata 10. Semua buat 20. Tak ada protes. Pak Imam baca panjang pun dia tunggu juga. Pak Imam balik dia pun tunggu juga. Oh, ini memang hebat. Jadi maknanya dia tak kira mana amalan banyak. I'tikaf lagi 10 yang terakhirnya dah tak duduk rumah. Semua bantah-bantah penuh dalam. Dia kat masjid negeri. Selimut, bantal, tilam pun ada. Banyak orang tidur. Bukan ibadat, tidur. Nak sedap. Siapa selimut ni, foto. Kena pula masjid tu perangi sepuh-sepuh bahasa. Boleh. Orang kira pun lain. Dia berdeku tu. Dia kata tak payah ikut imam, boleh semayang sendiri-sendiri. Kita datang, tak bangun lagi. Itu yang mulai dah. Jadi maknanya tuan-tuan, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, mana amalan sunat buat. Jamu orang berbuka puasa. Ini maknanya memperbanyakkan sedekah dalam bulan Ramadan. Banyak perkara-perkara sunat itu dibuat sehingga dia termasuk dalam kumpulan puasa orang yang khas. Dan yang ketiganya, adakah kita termasuk juga dalam kumpulan yang ini? Golongan ini bukan hanya melakukan yang disuruh kepada mereka menjauhkan perkara yang membatalkan, tapi turut meninggalkan perkara yang membatalkan pahala puasanya, kerana perkara sunat amat dititik beratkan. Di samping itu anggotanya turut berpuasa serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ni orang yang macam ni. Bukan dekat puasa mulut, puasa perut saja, tapi semua baca indera yang puasa. Hatinya juga berpuasa. Masuk bulan Ramadan hati berpuasa. Tak ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengambil berat tentang amalan-amalan sunat dalam bulan Ramadan. Ambil berat. Kita ni tak berapa ambil berat. Amalan-amalan sunat dalam bulan Ramadan kita tak nak ambil berat. Contohnya solat tarawih. Orang tak ambil berat, dia ambil berat pada yang awal-awal ni. Esok kalau dah ramai-ramai ni panas. Ada yang tengok dah panas, dia kata kipas tak cukup dah, dia komplain dengan pengurusi. Orang tanya apa tak tahu, panas ke sikit? Surau panas, kipas tak cukup. Saya buat kat rumah ayah. Ya. Buat kat rumah ni tuan-tuan tak apa nak jaga. Tak apa nak jaga kalau salat tarawih kat rumah ni. Gangguan ni banyak. Kan? Allahu Akbar, menghadap meja tadi makan. Mata tumi bantu. Tengok. Baca-baca tapi tengok. Habis 2 rakaat makan. Minum. Sambung balik. Allahu Akbar. Walai masuk makan buat sapi tengok. Kita hari tengok tadi. Maknanya bila kita sembahyang berjamaah ni, dia jadi kuat. Semangat dia lain. Kenapa? Dia tengok orang sebelah sembahyang. Kita kalau bangun nampak je orang dah baca Fatihah, kita rasa tak sedar hati dulu lah. Tak bangun. Jadi maknanya kalau sembahyang kat rumah, tak sedar hati kalau kita tak bangun. Memang tidur lah. Dia tak sedar hati kalau bangun banyak dia tidur. Jadi maknanya dia lain. Jadi dengan sebab itu sembahyang tarawih di masjid ataupun di surau. Imam baca panjang-panjang. Tapi jangan baca kalau sekiranya tak jadi fitnah boleh dipanjang. Kalau menimbulkan fitnah, yang ni semua dah biasa. Ini baca 3 juzuk sekali rakaat tak apa. Ini dah biasa. Ini yang tak pernah datang, yang dulu-dulu je. Kalau datang dulu, datang dia dulu. Jadi bila makan dia yang paling depan, dia yang paling depan. Jadi maknanya tuan-tuan, kita baca tengok dulu, dia kata ini mana karut ke. Baca panjang, kita tahu ke orang tadi buka makan banyak. Yang ni tak apa, dia makan banyak, makan sikit pun dia steady je. Pak Imam baca steady. Pak Imam baca panjang lagi, 5 juzuk satu rakaat pun tak apa. Dia semua gitu. Yang lain tak boleh. Jadi fitnah. Yang fitnah ni banyak. Maka dengan sebab itu tak boleh dibanyak. Habis tak boleh banyak macam mana? Fitnah apa ni? Kalau tak boleh banyak, jangan ambil fitnah apa ni, tuan-tuan. Ada surah-surah yang sedahnya banyak. Jadi kita ikut. Jangan ambil surah tu je. Maknanya kita ambil surah Turun-turun baca. Satu surah contohnya Wadduha boleh bagi 2. Bagi 2 rakaat. Tak kira jadi masalah. Boleh dibagi kan? Ini tak jadi masalah. Yang pentingnya orang sembahyang dia selesa. Dia rasa tak terlalu berat dan tidak pula terlalu banyak. Pukul 10 sama 2 rakaat. Sembahyang bukan dalam keadaan belum-belum. Jadi mana sembahyang belum-belum. Imam satu dia dah target masa pukul 10 habis 10. Imam satu hingga 10. 1 hingga 10 hari. Imam dulu pula. Imam target kata imam ni panjang sangat. Jadi kita ringkaskan 9.5 imam dulu ni target. 11 hingga 20. Imam 3 kata ini dah ada penghujung. Jadi orang pun tak mau ramai sebab orang nak beli macam-macam. Kita target maknanya pukul 9 aman.
Oh payah itu dah. Sebab saya sebab kat masjid negeri tu dia imam satu naik, imam besar naik, imam satu naik, dia lain. Masing-masing dia kalau imam hari 1 malam pertama dia semua set masa. Dia timer. 20 rakaat dia kalau belum habis 20 je, kalau terlajak sikit dia jam bunyi. Jadi itu masalah tu. Dah makmum sadar tu. Dia ada gangguan. Dia ada gangguan. Jadi dia orang target. Ni kalau imam besar, dia dah tahu dah. Masih. Larinya 10-5 minit. 10-5 minit, 10-2 minit gitu lah. Jadi imam besar pun dah habis 10 hari. Masuk pula imam besar. Dia pun tengok set dia tak. Kena pula itu 10.30 mungkin. Dia kata sama je sebenarnya 2 tak. Tapi imamnya salah buat. Dia tanya, Ahmad baca besok pendek sikit. Dia cakap dengan imam besok pendek sikit. Pak Imam besok jangan baca bulan-bulan buat. Yang lurus pun. Macam-macam kat sini mungkin tak ada fenomena tu tak berlaku. Dia ni masing-masing besar ni. Jadi besok masuk hari yang hujung pula lain pula. Jadi masing-masing memberikan grade kan? Memberikan purata grade untuk imam-imam. Untuk diberikan skala 4, skala 5. Jadi pada waktu itu ada imam yang popular, ada imam yang tak berapa masyhur, dan ada imam yang nama tak naik-naik dah semua. Dia begitu tuan-tuan. Muslimin dan muslimat. Jadi kami tak tahu yang tu lah. Diberikan grade oleh imam. Jadi macam-macam. Bila kita tak datang tu, imam ni tukar habis tu. Saya kontrak sekali. Yang lain tu kan saya ambil baru, orang lain tak ada kontrak dah. Di keadaan yang berlaku tuan, muslimin dan muslimat yang berlaku. Okey. Kita nak menyentuh tentang bagaimana hikmah puasa itu. Hikmah puasa ni dia banyak. Di mana yang disebut oleh Yusuf Al-Qaradawi bahawa hikmah dan maslahah daripada ibadat puasa itu amatlah banyak yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Yang pertama nak membersihkan diri daripada dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kebenaran. Jadi tuan-tuan, bulan puasa ni dia nak membersihkan diri sebenarnya. Hari-hari yang kita kena makan, kita minum, yang tak berhad, maka tuan-tuan diajar, diperintah oleh Allah Ta'ala supaya menahan diri daripada makan dan minum bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari sebagai satu ketaatan kepada Allah Ta'ala. Boleh tahan, tak boleh tahan. Maknanya daripada tempoh mula terbit fajar tu sampai terbenam matahari. Kalau kat masjid negeri tu kita dah hidang makanan semua pakai full screen kan? Kita dah hidang. Dia pun dah ambil kuah, jadi dia tengok semua concentrate. Baca Quran dalam cuma dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah biar orang perkara rambut puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa tengok lagi serius. Kenapa masa negeri tak azan ni? Dia nak azan mana tempat kita berada? Mana mak buka, mana tempat kita berada? Tak. Rupanya orang dalam dia makan dulu. Dia makan dulu, menyelesaikan hajat dulu. Kawan dia tunggu sampai kawan hanya solat, dia
Tak mau bunyi-bunyi pun. Dia pun masuk dalam. Rupanya orang tu tak ada. Rupanya orang tu tengah makan. Patut dah tak mau bunyi. Kawan marah lah, komplain. Komplain dengan Imam besar. Jadi itu masalah Allah. Jadi macam mana kita ni tuan-tuan berbuka cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam mana? Dalam satu riwayat baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berbuka iaitu dengan apa? Dengan rutab. Rutab ni ialah tamar masak. Kat sini mungkin tak jual ni. Susah nak cari rutab. Rutab ni dia berlaku biasanya musim panas. Kalau musim panas, buah-buah kurma ni dia kena masak. Dia basah, kurma basah. Kalau tamar tu dia kurma kering. Yang kita nak beli tu kering. Itu namanya tamar. Kita kata tamar itu dah tamar. Dia bukan rutab. Ada juga yang datang daripada Syria. Dia dah packing. Dia bertangkai-tangkai lagi. Kerana dia basah lagi. Itu namanya rutab. Ada lagi satu balah. Balah ni ialah kurma keras. Kurma keras maknanya kalau orang nak makan, orang Arab ni beli kurma balah ni. Dia beli waktu pagi. Maka dia potong dulu. Dia rendam terus. Balah ni yang kurma yang keras memang kita kalau gigit pun patah gigi kita. Jadi dia potong gaci halus, kemudian direndam untuk makan pada waktu petang, iaitu buah air kurma. Itu ori. Senang dia buat tuan. Susah nak. Mereka banyak. Jadi itu minuman dia. Memang sedap. Nak rasa? Buat sendiri. Nak rasa buat sendiri. Macam mana? Cari kurma kering, dia kering, memang kering semua. Jadi potong. Terus. Sebab kalau kita rendam 1 jam dia tak kemak. Jadi kita minum. Kena ais pula. Itu yang Pak Imam suara tak apa. Dia kena rendam dengan air panas. Bagi tutup sampai petang. Itu cara Arab. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan makan rutab, kemudian dia bersolat. Makan rutab terus. Kita ni tuan-tuan waktu insya-Allah. Nauzubillah. Macam mana? Saya bagi tender tahun ni untuk orang ambil berbuka RM8. RM8 untuk berbuka. Saya kata heavy. Saya tak kira macam mana awak nak buat. Yang RM8 ni heavy. Jadi makna heavy ni nasi lah. Nasi. Tiap-tiap hari makan nasi. Jadi maknanya berat tau. Jadi itu yang lambat nak sembahyang maghrib tu. Lambat. Jadi yang dalam pun lambat, yang luar pun lambat. Jadi itu masalahnya. Kalau kita ikut sunnah, rutab, maka 3 biji terus sembahyang. Kalau kedudukan negara Arab tuan-tuan, peluh kita makan rutab. Lepas tu baru makan nasi. Dia sediakan nasi tadi. Daging dia pegang. Dia sediakan tanam, nasi saja. Daging dia masuk dalam mandi, dia semua pegang. Jadi kalau di negara Arab ni tuan-tuan pengalaman kita, kalau di Madinah Mekah lah ya, tu orang mewah, tu sponsor banyak. Ini negara kita contohnya Mesir contohnya. Bukan memang bukan nasi, tapi dia bagi makan kurma tu. Ismail, terus Ismail. Ismail, lepas tu orang belum dia sediakan tanah, orang. Tapi nasi je dia. Lah, nak macam makan macam mana? Tak.
Lalu tuan-tuan makan nasi macam nasi minyak, lauk tak ada. Lepas tu keluar orang bawa Bali. Bali tu dia dah potong sepupu-sepupu dah ni. Dia bos. Jadi dia kau, dia pun main baling. Nasib tak? Siapa dapat terjam? Dapat dah makan? Tak dapat dah. Makanlah nasi belaka. Aduh. Beruntun jiwa. Duduk kat Mesir. Mari kat sini Allah wajah kalau siap malu. Aduh, nangis. Jadi itulah gaya yang berbuka kat negara luar. Pertama negara yang susah. Hidup orang negara susah, Mesir ni susah. Ayat dia 60 juta. Bayangkan. Waktu berbuka ni semua miskin datang. Datang berbuka kat masjid. Tuan bayangkan. Nak bagi makan, maknanya masing-masing semua buat makan. Jadi macam tu je, sekira nasi. Orang miskin dia tak kira nasi ke apa dia makan. Kita je, takkan tak ada daging. Orang Melayu. Kan? Jadi susah. Kalau kita nak makan kat kedai pula, kita rasa tak berpala lah. Sebab dia jual jenis sekor-sekor. Kita sekor 4 orang, tu pun ada bawa balik lagi. Orang Arab sekor ni seorang. Jadi kita terbanyak dah kalau dia makan sekor. Jadi tak sama, tak balik kita. Jadi perbezaan. Jadi maknanya puasa ni sebenarnya nak membersihkan diri. Kenapa? Bila tuan-tuan, sebab dia kata puasa ni, dia benteng daripada kepanasan. Jadi nak melunturkan kita punya dosa-dosa, nak diluntur. Soalnya kita puasa ni panas. Nak melunturkan dosa-dosa. Dan diajar kepada kita dalam bulan Ramadan menzahirkan ketaatan. Bulan-bulan lain mana kita nak datang sembahyang tarawih, tuan-tuan. Kalau sekiranya tarawih tu ada, kalau solat witir lah dibuat, maknanya tiap-tiap malam berjamaah, tak ada orang datang. Kalau tiap-tiap malam ada tadarus, tak ada orang datang. Kita buat di masjid negeri itu tadarus tiap-tiap hari, yang itu juga lah. Tiap-tiap hari tadarus, tak ada orang. Orang yang pencet. Itu pun nasib baik dia datang. Ada yang pencet tak nampak-nampak je. Tiba-tiba hilang pencet terus. Jadi dia pencet terus. Dia tengok, dia nak datang tu, dia kena baca tu. Bila dia datang sekali, kita sedekah, dia baca tak betul. Tahun depan pun sampai balik. Jadi dosa. Mula-mula ramai. Tapi bila hantar dia, ramai. Ini tak pernah nampak. Jadi maknanya, dia waktu baca tak ada orang. Tapi waktu maknanya orang khatam Quran ada. Jadi kadang-kadang bila kita tegur, langsung baik. Kan? Maknanya nak kata mati tentu ada hukum. Tapi dia tanya nama dia ada lagi. Ini tak mati. Jadi maknanya yang salah. Yang keduanya, puasa juga melatih diri supaya dapat mengekang hawa nafsu daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Maknanya bulan puasa ni tuan-tuan, tujuan ni nak mengekang hawa nafsu. Hawa nafsu kita ni tuan-tuan ni yang dikekang ni pada bulan Ramadan. Sebabnya orang bulan Ramadan ni dia kena mujahadah. Macam mana nak mengekang hawa nafsu? Bulan-bulan lain kita nak tidur, nak bangun malam. Nafsu kata tidur. Tak, dia kata dia kata bang tidurlah bang. Abang kerja penat bang. Dia kata abang penat balik jam 10, abang tidur lebih baik. Nanti nak dekat-dekat subuh abang bangun lah. Nafsu kata. Bawa rumah kata. Nafsu kata macam tu. Kan? Payah nak bangun. Sedangkan Rasulullah SAW seperti mana yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata,
bangunlah sembahyang tahajud. Kerana Rasulullah SAW tidak meninggalkan solat tahajud. Sama ada Rasulullah melakukan secara berdiri, dan kalau sekiranya Rasulullah pernah di atas sembahyang dulu. Maknanya dia mengekang. Tak nafsu kata, kamu tak payah bangun ayahat kamu. Ayahat kamu tak payah bangun. Bangun subuh saja, bangun mana pun. Dia nafsu. Bulan makna lain dia akan tuntut, maknanya susu kita makan banyak. Ni apalah tak lari dia sampai ke garisan border sekarang. Jangan dia punya makan kenui pejabat rumah tu. Subuh, asar, maghrib, isyak. Sebelum subuh pun ada. Oh, tapi orang datang berlari jumpa saya bagi salam, kenapa pula orang ni datang. Tapi sambil baca ayat itu tengok dia datang. Oh, ada gitu. Pula dia tak kena ni. Mam, ayat jangan lupa. Besar, awal-awal lagi dah besar. Ayat mam. Apa kena ayat? Baca doa dalam ta'am. Makan. Jangan lupa Pak Imam bacakan doa Allah saya. Saya kata boleh. Tapi Pak Imam baca Yasin. Saya dah kira-kira pula. Pukul 8.30 mesti ada ke Al-Khawarizmi. Tak bentar-bentar kerja. Ya. Mana nak lari? Program mana? Mungkin saya tengoklah kalau saya boleh jadi power saya letak. Jadi macam-macam. Maknanya dia makannya nak menahan diri daripada hawa nafsu ni. Bulan Ramadan bukan bulan Ramadan hawa nafsu kata semaya sikit je, jangan panjang-panjang. Pak Imam kata apa Imam? Baca sikit sudah. Nafsu tu besar. Pendek ya Pak Imam. Kau Imam, kau kena jaga masalah makmu. Jaga masalah makmumah, jaga dulu. Tu nafsu ni juga. Kau baca panjang-panjang, kau tak ingatkah hadir Rasulullah nafsu? Allah, itu yang kita. Rasulullah pernah menegur Mu'adh bin Jabal. Lagi kita pelik, kita apa ingat? Dengan qul huwallah aja. Dia maknanya dia gila-gila dia. Ni tayar akhir Pak Imam dalam macam-macam ambil rukun. Rukun dia kamu sallaita. Itu semua sunnah. Ambil yang wajib Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Khalas, assalamualaikum. Pak Imam orang-orang dekat Ramadan ni nak apa ni nak buat tenaga energi nak usaha Ramadan. Assalamualaikum. Apa yang doa sini tak pakai, tak perlu sini. Sebab sini antarabangsa ni orang. Assalamualaikum. Pak Imam semua orang balik tu. Kunci pintu. Dan nafsu semua. Nafsu tu orang. Tapi kita bulan Ramadan, tak ada. Lepas daripada sembahyang tarawih, ada selawat dia. Kemudian ada orang tadarus pula. Jadi hati tu terdorong untuk melakukan. Maknanya nafsu tu dilawan. Jadi ini keadaan. Banyak lagi tentang kita nak bicara ini. Belum masuk ke hukum ni. Hukum nanti kita akan bicarakan secara detail insya-Allah. Jadi saya cuba setakat ini. Ada soalan tentang puasa? Nak tanya dulu ke Pak puasa? Ada nak tanya? Puasa dah khabar habis ya? Belum? Baik cepat. Ada soalan nak tanya? Fidyah ke? Persoalannya isu yang ditimbulkan ialah niat sebulan sekali. Dalam bab niat tuan-tuan, hadis Rasulullah SAW menyebutkan tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat pada malam.
Mana orang yang puasa kalau dia tak niat pada malam hari, maka dia tidak berpuasa. Sama ada sengaja atau terlupa dalam bulan Ramadan tidak menjatuhkan niat, maka hukumnya adalah dia dikira orang yang tidak berpuasa, sengaja atau terlupa. Tetapi dalam mazhab Hambali, dia mengatakan bahawa boleh sekiranya orang yang dia terlupa pada malam hari, pada malam-malam Ramadan niat berpuasa, boleh lagi dia berpuasa dengan syarat hendaklah dia menjatuhkan niat untuk satu bulan pada malam yang pertama daripada bulan Ramadan. Pada malam yang pertama. Jadi kalau dia dah menjatuhkan niat, maka hukumnya kalau pada malam itu dia terlupa, hukum puasanya adalah sah. Dia mesti jatuh pada malam yang pertama daripada awal Ramadan. Tapi kalau sekiranya berlaku yang kedua baru ni atau sebulan, maka hukum tidak puasa. Walaupun begitu, Al-Imam Syafi'i mengatakan, walaupun dia telah menjatuhkan niatnya sebulan, sunat juga dia menjatuhkan niat puasa itu pada tiap-tiap malam. Ini pada mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita nak pegang mazhab lain itu ada makna niat sebulan. Niat kena niat sebulan, maka dikira orang puasa. Dia berbeza puasa sunat. Puasa sunat ini tidak dituntut. Tidak dituntut kepada menjatuhkan niat itu pada malam. Kerana dia sunat. Dia puasa wajib tak? Dia ada waktu. Dan bila menyentuh tentang niat ini, maknanya kalaulah sekiranya orang dia berniat, aku nak batalkan puasa, maka dia dikira orang selama mana dia belum makan dan minum, dia adalah orang yang berpuasa. Sebab syarat batal puasa itu apabila dia memasukkan salah satu ataupun benda-benda di dalam rongga-rongga yang tertentu, maka batal puasa. Tapi kalau kata setakat aku nak batalkan puasa disebut 1000 kali pun, maka puasanya belum lagi batal. Dia dikira belum lagi membatalkan puasa. Jadi dengan sebab itu dalam bab puasa ni, dan puasa juga dalam bab niat dia mesti ditakyin. Masuk takyin ini mesti ditentukan. Sahaja aku puasa bulan Ramadan, mesti sebut Ramadan. Orang yang berniat puasa dia tak sebut sahaja aku puasa esok hari kerana Allah, tanpa menentukan sahaja aku puasa esok hari bulan Ramadan, dia tak sebut Ramadan, maka puasa dia tidak sah. Kerana apa? Niat puasa ialah niat yang perlu ditakyinkan akan waktu itu. Jadi maknanya kena pastikan bila niat tu maknanya mesti ditakyinkan waktu. Jadi jangan kata saja aku puasa esok hari, maka hukumnya tidak sah. Itu beberapa masalah. Lain soalan. Okey. Bilakah waktu dia? Waktu untuk menjatuhkan niat ini bermula daripada terbenamnya matahari. Maknanya masuk saja waktu maghrib, seorang itu dah sunat untuk menjatuhkan niat. Dan ianya sebelum daripada masuk waktu subuh. Maknanya banyak lah. Jatuhkan niat ini bermula daripada masuknya waktu maghrib dan sehingga sebelum daripada masuknya waktu subuh. Niat dia betul. Dia ada niat tu sah dalam waktu. Luar daripadanya, maka hukumnya adalah. Lain soalan. Soalan lain. Dah, selamat. Bismillahirrahmanirrahim. وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا ولا تنقصنا علمنا وأسرنا ولا تؤثر علينا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah.